Siapa je yang tak kenal dengan ROG? ROG merupakan satu brand yang terkenal dengan gaming dan mempunyai kredibiliti yang sangat tinggi. Dan apa yang saya suka pasal ROG ni, dia merupakan gaming brand yang ada ekosistem yang saya boleh kata komplit. Daripada TWS, controller, headphone, semua adalah. Kalau anda pakaikan semua gear tu pada ROG Phone 6 ni, ia dapat menjadi ultimate gaming set versi mobile. Anda bersama saya Syafiq di Dardi Media. Let's roll it! Kalau anda baru berjinak-jinak nak pakai gaming smartphone dan anda teringin nak pakai ROG, saya sarankan ROG Phone 6. Kenapa ROG Phone 6? Bagi saya, kalau anda ada bajet yang tidak terlalu tinggi, anda boleh dapatkan ROG Phone 6 ni serendah 3599. Ada setengah orang kat luar sana tu memang sangat particular dengan bajet yang dia ada. So, dia nak make sure apa yang dia bayar tu, dia berbaloi lah dengan apa yang dia dapat. So, dia boleh pakai phone tu dalam tempoh masa yang lama. Dan ROG Phone 6 ni juga saya boleh kata sebuah all-rounder gaming smartphone. Bukan setakat untuk main gaming, untuk digunakan sebagai daily driver pun tak jadi masalah. Bateri dia tahan lama, kamera dia cantik, display dia mantap dan sangat sesuai kalau anda memakai ROG Phone 5 series yang sebelum ni untuk upgrade kepada ROG Phone 6. Sebab ada banyak improvement yang diberikan daripada segi performance, of course, display, kamera dan macam-macam lagi lah. Perkara pertama yang menarik perhatian saya mengenai ROG Phone 6 ni adalah dia punya design. Anda boleh nampak design dia lebih estetik, nampak futuristik dan yang paling penting nampak gempak. Dekat belakang dia ni ada display logo ROG. Kalau anda boleh nampak tu dia siap berkelip-kelip guys. Dekat atas dia tu pula ada tagline ROG Dare to Play. Dan dekat kamera bump dia tu pula bagi saya tidak terlalu tebal, tapi kalau tengokkan pada previous model dia besar sedikit lah. Tapi benda tu tidak mengganggu apabila anda letak di atas meja, dia tidak wobble lah, memang balance bila diletakkan. Dan untuk lubang USB port dia ada dua, dia ada dekat bahagian bawah dan juga pada bahagian kiri. Untuk main macam ni senang lah untuk anda charge instead of dekat tepi kan. Dan yang paling best sekali, dia punya audio jack masih lagi dikekalkan. Sebab kalau tak silap saya, ada gaming smartphone yang tak ada audio jack. Untuk ROG Phone 6 ni, dia ada datang dengan dua pilihan warna, iaitu Phantom Black yang macam saya pegang ni dan juga Storm White. Kedua-dua warna tu saya suka, tapi saya lebih suka warna putih dia lah. Sebab kombinasi warna putih dengan warna biru dia tu memang favourite saya dari dulu lah. Tapi yang bagus dia masih mengekalkan warna hitam. So kalau anda peminat warna hitam, memang boleh tambah ROG Phone 6 ni sebagai salah satu daripada koleksi anda jugalah. Dari segi keberatan dia, betul ke saya cakap? Dari segi keberatan dia, ROG Phone 6 ni lagi berat berbanding gaming smartphone yang lain lah. Tapi saya tak rasa perbezaan yang ketara sangat dan masih lagi selesa apabila dipegang walaupun dengan satu tangan. Tak kisahlah tangan kiri ke tangan kanan, memang selesa lah. Dan buat pertama kalinya pada gaming smartphone ada IPX4 rating. Maksudnya phone ni splash proof dan boleh terkena air. Tapi tak boleh dicelup lah ya. Kalau setakat kena air hujan, kena percikan air tertumpah sikit tu tak ada masalah lah. Tapi janganlah pergi rendam phone ni kat dalam air. Memang confirm rosak lah. Okey, bahagian belakang sudah. Kita pergi pula kepada bahagian hadapan, iaitu dia punya display. Skrin dia ni sebesar 6.78 inch AMOLED display dengan HDR10. Bagi saya, display dia ni mempunyai color accuracy yang sangat tinggi dengan brightness yang cukup terang untuk guna indoor maupun outdoor. Kalau anda biasa dengan ROG phone, even previous model dia pun, kalau anda perasan dia ada chin yang tebal pada bahagian atas dan pada bahagian bawah. Bahagian bawah tu saya tak kisah sangat lah. Yang pada bahagian atas tu, sebabnya dia tebal kan nak tutup ataupun nak sembunyikan kamera hadapan. So bila main game tu, skrin tu akan nampak lebih menyeluruh lah. Mungkin ada orang kat luar sana yang sedikit terganggu dengan kamera hadapan tu. That's why lah ROG buat macam ni. Kalau anda nak rasakan pengalaman scrolling yang paling smooth yang anda pernah rasa, 165Hz refresh rate digunakan pada display ROG Phone 6. So bila scrolling tu macam laju je udah pergi tu kan. Itu untuk scrolling memang sangat smooth lah. Macam mana pula dengan game?
Okey, memang ada game kat luar sana yang belum lagi support 165Hz. Kalau tak silap saya, paling tinggi pun 144Hz. Tapi apa salahnya kita dah pakai siap-siap 165Hz ni, so akan datang bila game tu keluar, kita dah ready untuk main dan merasai 165Hz refresh rate tu. Kalau display dia ni dah cukup tune untuk anda main game, performance dia pun kenalah selari juga untuk sama-sama hebat kan? Saya rasa anda boleh agaklah chipset apa yang digunakan. The latest and one of the most powerful chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 digunakan sebagai penggerak Asus ROG Phone 6. Kalau anda guna chipset ni, ia akan bagi anda the best gaming experience yang pernah anda lalui dan berikan anda performance yang anda harapkan pada sebuah gaming smartphone. Dan tidak seperti chipset yang sebelum ni, sepanjang saya guna ROG Phone 6 ni, saya tiada masalah langsung dengan dia punya suhu. Tak tahulah kalau kat luar sana dah ada orang komplain tentang chipset ni ke, tapi sepanjang saya guna memang okey je lah. Ataupun mungkin cooling system ROG Phone 6 ni yang power, sebab tu saya tak rasa dia punya kepanasan tu. Sebab bila saya main game, untuk tempoh 15 minit yang pertama, memang seperti yang dinyatakan pada website dia lah, saya tak rasa langsung dia punya panas tu. Dia memang lambat lah nak rasa tu. Bila dah lama sikit tu, barulah terasa dia punya panas dia tu. So kalau memang sebab cooling system dia, itu memang salah satu features yang saya patut puji lah. Syabas ROG. ROG Phone 6 ni datang dengan dua variant yang anda boleh pilih, iaitu 12GB RAM dengan 256GB ROM dan 16GB RAM dengan 512GB ROM. So tak ada pilihan kombinasi yang lain. So kalau anda nak 512, anda tak dapatlah yang 12GB RAM. So memang yang tu je yang ada. So anda kena pilih betul-betul lah yang mana satu yang sesuai untuk anda. Jumlah RAM yang dibagi tu pun bagi saya memang dah cukup lah untuk multitasking. Kedengaran kadang macam overkill, tapi better lebih lah daripada tak cukup kan. Saya ada run benchmark pada ROG Phone 6 ni dan dia mendapat skor yang tinggi compare dengan gaming phone yang lain. Walaupun skor dia tu tak berapa accurate sangat, tapi skor tu jugalah yang ramai orang refer sebab lagi mudah lah untuk diorang buat perbandingan dengan phone-phone yang lain. Dan kalau dah namanya pun gaming phone, saya try lah main beberapa game dan sepanjang saya main tu so far memang smooth je. Dan grafik setting dia tu memang bagi yang paling tinggi dan saya memang confirm lah set yang paling maksimum kan. Dan sepanjang saya main tu memang apa orang cakap, tak ada sebarang isu lag, stutter. Performance dia tu memang cantik je pergi dia tu kan. Frame rate tu pula tak ada tiba-tiba drop ke. Ping dia pun dia stabil. So memang syok lah. Kalau anda main game, of course lah anda concern dengan dia punya bateri kan. Asus bagi ROG Phone 6 ni bateri sebesar 6000 mAh. Itu memang trademark ROG daripada dululah. Dengan 65W hypercharge. Kat sini dia ada upgrade sikit. Sebab apa? Dia boleh charge daripada 0 ke 100% dalam masa hanya 42 minit saja. Dia cepat 10 minit berbanding previous model. Macam mana dia boleh cepat? Sebab dia menggunakan dual cell. Sebab tu dia laju. Ibarat macam charge dua bateri dalam satu masa yang sama. Bila saya tengok review orang kat luar sana, ada yang cakap bateri Asus ROG Phone 6 ni lambat drain. Sebab ada yang cakap dalam masa 30 minit dia dah turun sebanyak 15%. Bagi saya, penurunan bateri sebanyak itu sangat cepat untuk bateri yang bersaiz 6000 mAh. So dalam masa beberapa jam je, mungkin at least 4 jam je bateri dah kong lah. Tapi saya rasa itu kalau diorang menggunakan X mode. X mode ni dia akan push lebih dekat bahagian performance. That's why lah bateri tu akan cepat drain. Tapi kalau anda guna set yang normal, dia punya bateri dia tu saya rasa boleh bertahan lebih daripada 4 jam lah. Okay, last but not least, saya nak cakap pasal dia punya kamera. Okay, ada setengah orang kat luar sana memang tak pentingkan sangat lah tentang kamera dia. Tapi apa yang saya nak puji dekat sini, kalau compare dengan previous model, kamera yang ini lebih baik lah. Ada banyak improvement yang dia dah letakkan pada kamera dia. So lepas ni anda boleh snap dengan lebih yakin dan boleh terus upload ke social media. Seperti anda boleh lihat, kamera dia menggunakan triple camera setup dengan 50MP Sony IMX766 sensor, 13MP ultra wide dan juga 5MP macro camera. Dan video dia boleh shoot sehingga 8K resolution. So memang besar lah. Kalau anda tak percaya yang gambar dia dah pun improve daripada yang sebelum ni, anda boleh layan dulu sampel gambar dan video ni.
Secara keseluruhan, kalau anda tengok specs ROG Phone 6 ni memang cukup berbaloi untuk anda dapatkan, dan bagi saya tak ada apalah yang nak dikomplain sangat. Even anda bukan gamer pun, anda boleh pakai phone ni as long anda tak kisah sangat dengan dia punya design lah. Memang boleh buat sebagai anda punya daily driver. So kalau anda nak dapatkan, anda boleh dapatkan di mana-mana cawangan Dayre yang berdekatan serendah 3599, ataupun anda boleh dapatkan secara online di www.dayre.com.my. So itu saja daripada saya. Stay safe guys, and see you in the next video. Adios.